Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas PSV. Okey, pada minggu ini kita akan masuk bab baru, iaitu bab 3, seni catan. Okey, so siapa yang ada buku teks boleh tengok bab 3, seni catan, muka surat 53. Okey, so skrin cikgu boleh nampak tak? Bagi respon sikit. Skrin cikgu boleh nampak tak? Suara cikgu jelas tak? Nampak? Okey, saya teruskan. Okey, ni buku teks. Isi kandungan. Okey, sebaik saja semua murid-murid akan masuk sekolah nanti 5 hari bulan 4. Okey, kita ada 2 minggu untuk belajar. Selepas itu 19 hari bulan 4 kita akan ada exam pertama. Okey, peperiksaan pertama iaitu pentaksiran 1. Okey, so cikgu cakap siap-siap lah. Untuk exam PSV yang akan masuk nanti adalah bab 1 sampai bab 4. Okey, untuk exam nanti yang akan masuk adalah bab 1, seni bina, bab 2, seni lukisan, bab 3, seni catan yang kita akan belajar hari ini, dan bab 4, seni arca. Okey, so saya dah buat pengiraan. Saya rasa sempatlah untuk kita habiskan sampai seni arca. Okey, so sebarang pertanyaan yang tak faham boleh terus PM cikgu tanya. Yang terlepas kelas-kelas yang sebelum-sebelum ni boleh rujuk video-video sebelum ni, dan kalau tak faham terus boleh tanyakan pada cikgu. Okey, alright, kita teruskan dengan bab 3, seni catan. Okey, pada minggu lepas kita telah buat seni lukisan. Ramai lagi sebenarnya yang tak hantar. Okey, tak apa, teruskan buat. Okey, yang mana yang tak faham terus tanya cikgu. Jangan senyap je. Okey, so sepatutnya kita dah siap lah. Apresiasi dan kita dah hasilkan satu lukisan menggunakan media kering. Alright, seni catan. Okey, semasa di tingkatan 4 anda telah mempelajari beberapa aliran seni catan yang muncul pada abad ke-14 hingga abad ke-19. Jadi untuk form 5 kita teruskan dari abad 19 hinggalah sekarang, abad terkini. Okey, so sebenarnya kalau belajar kat universiti nanti, aliran ni sebenarnya terlalu banyak. Kalau awak masuk universiti, dia akan belajar dari awal lagi, zaman batu tu, sampailah zaman yang terkini, zaman contemporary. Aliran terlalu banyak, dia punya sejarah seni tu terlalu banyak. Jadi untuk silibus form 4, form 5 dia dah pecahkan siap-siap. So tak terlalu banyak untuk awak pelajari. Tak terlalu tekanan ke awak. Okay, so untuk form 5, kita tengok form 5, kita mula dengan sama macam seni lukisan. Kalau awak tengok persamaan, ada persamaan dia, sama sahaja, aliran yang sama. Cuma bezanya adalah media yang digunakan. Dan kalau awak ingat lagi, seni catan ni dia menggunakan media apa? Ingat lagi tak? Cikgu nak tanya. Media kering. Siapa yang cakap tu? Muhammad Akmal. Okey, seni catan guna media apa? Media kering. Ya ke media kering? Ingat ah. Okey, media kering tu seni lukisan. Yang kita buat minggu lepas. Okey, contohnya pen, pensel, cakul, arang. Semua tu media kering. Tapi yang tu untuk seni lukisan.
Okey, untuk seni catan yang kita akan belajar minggu ini, okey, kita menggunakan media basah. Okey, contohnya poster color, Cat minyak. cat minyak yang menggunakan berus. Dan perlu campur dengan media contohnya air ataupun terpentin ataupun apa lagi? Linseed, minyak linseed. Itu semua adalah media basah untuk seni catan. Kena ingat ni, form 5 dah. Okey? Okey. Alright. So, kita teruskan dengan aliran pertama, Fauvisma. Okay, kita dah pun kupas tentang Fauvisma pada bab yang sebelum ni. Okey, aliran Fauvisma menolak idea peniruan terhadap alam. Maksudnya, dia menolak hakikat. Maksudnya kalau daun tu warna hijau, masa awak lukis tak semestinya warna hijau. Boleh jadi warna purple, boleh jadi warna pink. Okey, aliran ini menghargai ekspresi untuk menggambarkan suasana yang hendak dilukis. Okey, awak cuba tengok gambar ni. Suasana pemandangan ni ada rumah. Okey, ada pokok. Okey, awak tengok pokok, batang pokok ni warna apa? Warna jingga kan? Biasa awak pernah tengok tak batang pokok warna jingga? Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah kan? Biasanya warna coklat, warna pera-pera. Tapi warna jingga terang macam ni tak pernah tengok. So itu adalah aliran Fauvisma. Dia tak semestinya ikut yang realistik, yang real. Kita boleh ubah. So warna tu dia sebenarnya boleh melambangkan emosi pelukis yang tengah hasilkan tu. Mungkin masa pelukis tu hasilkan, dia mempunyai emosi yang gembira ataupun dia ceria. So dia menggunakan warna-warna yang terang-terang macam ni. Okey, pelukis aliran seni ni berpendapat bahawa warna yang tidak terikat dengan warna alam. Inilah cikgu cakap tadi. Okey, memperlihatkan hubungan peribadi antara pelukis dengan alam tersebut. Okey, apa lagi? Penggunaan warna penggenap yang ketara dan pelbagai mampu menghasilkan kesan kasar dan bercanggah. Bercanggah ataupun kita panggil dalam bahasa seni kontra. Ingat lagi tak kontra? Okey, kontra bermaksud warna yang berlawanan. Contohnya jingga, hijau. Okey. Alright, nanti boleh baca lain tu. Okey, pelukis antara pelukis untuk Fauvisma, Henri Matisse, Maurice de Vlaminck, André Durand. Okey, boleh tengok lukisan-lukisan mereka. Cuba tengok ni. Sama juga batang pokok warna jingga. Tanah warna kuning ke pasir ni. Okey, so boleh tengoklah. Air warna putih. Air warna putih. Campur biru-biru sikit. Tapi dia buat macam bintik-bintik. Tak realistik lah, tak realistik. Tapi bila kita tengok, kita kenal. Ni bot, ni air. Okey. Alright. Teruskan. Ekspresionisme. Okey, ekspresionisme pada tahun, cuba tengok tahun bila, 1905 hingga 1925. Okey, aliran dan gaya aliran ekspresionisme berkembang sepanjang akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Okey, bermula di Jerman, pelukis Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel dan Carl Smith Rottluff. Okey, kumpulan The Bridge. Ini adalah kumpulan The Bridge, pelukis dia. Okey, Edvard Munch, pernah dengar tak pelukis ni? Okay, dia adalah sangat terkenal di seluruh dunia. Okey, Edvard Munch. Cuba kita tengok dia punya lukisan. Ni lukisan dia paling terkenal. Okey, kebanyakan aliran ini menggunakan warna yang terang dan dramatik bagi menyampaikan mesej. Okey, ekspresionisme ni aliran yang menunjukkan ekspresi. Apa yang pelukis tu rasa, dia akan luahkan di atas kanvas. So kita sebenarnya boleh merasai dia punya perasaan masa tu. Okey, satu kelebihan karya yang ni, The Scream, tajuk dia The Scream, pada tahun 1893. Ramai yang mengatakan bahawa bila dia tenung lama-lama lukisan ni, dia akan mimpi yang ngeri. Tak tahulah betul ke tak.
Boleh cubalah tenung lama-lama lukisan ni dan tengok malam ni mimpi ke tak. Tapi lukisan ni sebenarnya dia terlalu famous sehingga ramai orang meniru lukisan ni. Kalau awak Google, banyak variasi dari pelukis-pelukis lain yang cuba untuk meniru lukisan ni. Okey, tapi takkan sama dengan perasaan pelukis ni lukis. Takkan sama. Okey, kalau tengok dia punya lukisan, tangan dia, kepala dia lukis, badan dia sangat distort. Distort maksudnya sengit-sengit lah. Tak realistik sengit-sengit. So seolah dia dalam mimpi. Nampak air dia sengit-sengit. Langit dia beralun-alun. Kan? So nampak macam dalam mimpi. Albert Marsh. Banyak lagi sebenarnya dia punya karya, The Dance of Life, The Day After and seterusnya. Meninggal dunia pada tahun 1944. Dah lama dah meninggal. Karya ini dijual dengan harga USD 120 juta. Mahal karya ni. Pada tahun 2012. Dan antara harga lelongan tertinggi dalam sejarah seni visual. Nampak je macam ni, simple. Tetapi harga dia 120 juta USD. Seterusnya ada Wassily Kandinsky. Lukisannya pemandangan. Nampak ada apa ni? Kuda putih, ada orang tengah menunggang. Pokok-pokok di belakang. Yang ni menggunakan cat minyak. Yang tadi tu guna apa? Cat minyak juga. Cat minyak. Alright. So cat minyak tu media basah. Paul Klee. Cuba tengok lukisan dia. Apa yang awak nampak dalam lukisan ni? Nocturnal Festivity. Kastel. Castle? Rumah. Bangunan. Alright. Nampak macam, cikgu nampak rumah. Ni bawah-bawah ni, nampak tak? Sekejap zoom. Nampak pokok. Nampak pokok, nampak apa, semak-semak bawah ni, nampak tak? Nampak. Yang ni dia buat frame. So langit ni nampak tak ada apa? Bintang kan? Nampak? Nampak. Malam. Bintang-bintang putih-putih ni dia buat. Renjis-renjis. So nama tajuk dia nocturnal ni maksudnya malam. Festivity, pesta. Pesta di waktu malam. So ini ada lukisan mengenai waktu malam, dia ada pesta lah. So ni bangunan, tak tahulah bangunan apa. Tapi ada bintang-bintang di belakang. Ini bulan rasanya. Ni bulan. Bulan. Alright. So ini adalah karya Paul Klee. Meninggal juga pada tahun 1940 di Switzerland. So nanti boleh tengok juga, Google dia punya karya-karya lain, tengok macam mana dia punya rupa. Sebab cikgu pernah cakap sebelum ni, kelas yang minggu lepas, kita tak tahu apa yang keluar dalam SPM. Kemungkinan karya yang tak ada dalam buku teks. Jadi awak kena search sendiri. Search nama-nama karya Google ni, cuba print dan tampal dalam buku awak sebagai nota awak. Persediaan untuk SPM. Mana-mana ni sahaja gambar ni dia akan ambil untuk soalan tertentu. Alright. Kita teruskan dengan Cubisma. Ada lagi ke yang nak masuk? Yang baru masuk boleh tulis kehadiran kat chat. Cikgu teruskan. Kita dah masuk Cubisma, muka surat 58. Cubisma ni dari 1907 hingga tahun 1922. Aliran dan gaya Cubisma merupakan aliran yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Secara umum Cubisma merujuk kepada semua gaya abstrak geometri. Kita cuba tengok contoh-contoh karya Cubisma. Yang paling terkenal Pablo Picasso untuk aliran Cubisma.
Okey, dilahirkan 1881 di Sepanyol, menghasilkan lebih 50,000 karya selama 80 tahun. 80 tahun dia jadi pelukis. Dan dihasilkan 50,000 karya. Banyak tu. Okey, contoh catatan beliau yang terkenal, Les Demoiselles d'Avignon, 1907. Okey, dan Boy with a Pipe. Okey, banyak catatan yang dihasilkan. Okey, cuba tengok yang sebelah ni, Portrait d'Ambroise Vollard, menggunakan cat minyak. Gambar portrait siapa? Orang. Siapa nama orang ni? Nama orang ni adalah Ambroise Vollard. Dalam tajuk itu, Ambroise Vollard. Okey, gambar orang tua, lelaki. Nampak jambang dia ni. Okey, so dia menggunakan teknik kubisma, iaitu bersegi-segi geometrical shapes. Nampak bersegi-segi. Tapi masih lagi mengekalkan rupa orang tersebut. Okey, untuk aktiviti nanti kita akan buatlah. Awak dikendaki untuk melukis portrait masing-masing ataupun portrait kawan dalam bentuk kubisma. Okey, so cuba perhatikan macam mana karya kubisma. Okey, kita tengok yang ni pula. Fernand Léger. Okey, karya dia L'Escalier. Ataupun maksudnya staircase. Tak silap saya ni bahasa Perancis ni. L'Escalier. Betul, Perancis. Okey, maksudnya staircase. Dia melukis gambar tangga-tangga. Tapi bentuk dia pelik lah, bersegi-segi. Cuba tengok. Ni sebenarnya gambar tangga ni. Kalau awak tengok sekali imbas, tahu tak tangga? Tak kan? Nampak pelik situ. Tapi ni gambar tangga tangga. Okey, yang ni gambar apa? The House at L'Estaque. Ni gambar rumah. Nampak macam rumah tak? Mana? Sekali tengok tak nampak macam rumah pun kan? Tapi ni rumah lah. Ni rumah. Mungkin rumah atas bukit. Ni pokok yang berada dekat dengan kita. Dia bersegi-segi juga. Sangat mendalam lukisan ni. Kalau sekali imbas memang tak tahu. Kalau tengok lama-lama mungkin boleh nampak. Kena imajinasi yang tinggi lah. Okey, yang ni tengok. Les Fumiers ataupun The Smokers. Okey. So ni gambar apa? Ni gambar orang tengah. Gambar orang tengah berasap, halau nyamuk. Okey, kalau awak tengok sini ni ada orang seorang ni, ada orang satu, cikgu nampak satu. Seorang lagi kat sini, satu, dua, okey. Seorang lagi kat sini, tiga. Ada tiga orang ni. Satu, dua, tiga. Ni muka orang. Yang putih-putih ni semua asap rokok dia orang ni. Okey, cuba perhatikan. Ni agak menarik lukisan yang ni. Tiga orang, asap. Lepas tu ni pemandangan di kejauhan. Pokok-pokok, rumah-rumah. Rumah siapa ada ayam tu? Okey, so ni pokok-pokok, bukit-bukit. Okey, ayam pula, rumah-rumah. Okey, so agak menarik lah lukisan ni. Dia buat bersegi-segi. Ni kalau buat untuk eksplorasi ni menarik ni. Okey, seterusnya karya ni Glass on a Table. Okey, gambar meja. Lepas tu ada gelas atas meja. Meja ni meja bulat. Okey, ada gelas. Okey, nampak pelik kan mula-mula. Tapi tengok lama-lama awak boleh nampak. Okey, kita teruskan dengan Surrealisme. Okey, Surrealisme pada tahun 1924 hingga 1966. Surrealisme lahir sebagai suatu aliran seni terpenting di Paris mulai tahun 1920-an. Okey, seni ini menggambarkan hal benda dan situasi seperti dalam mimpi atau alam bawah sedar.
Dia mati juga ayam ni. Gaya aliran seni ini terbagi kepada dua, iaitu abstrak dan figuratif. Okey, karya ini jarang menggunakan rupa geometri. Berbanding dengan kubisma tadi, dia jarang menggunakan geometri. Okey, cuba tengok pelukis-pelukis. Giorgio de Chirico. Okey. Alhamdulillah. Okey. Dilahirkan pada 10 Julai 1888 di Greek. Okey, cuba tengok karyanya. Okey, bagi pendapat sikit apa yang awak nampak dalam karya ni. Apa yang awak nampak? Dia karya mana ni? Cermin. Yang ni. Cermin? Mana cermin? Yang ni? Kanan ni? Ya, cikgu. Okey, cermin lagi. Ni apa? Ni macam gambar lah dalam frame, kan? Lepas tu dia tongkatkan stand. Alright. Yang ni apa ni? Ni macam pembaris je, pembaris T, kan? Pembaris LC sesiku. Ni macam apa, bingkai. Ni tak tahu apa. Pameran kot. Tapi macam nampak pelik kan, dalam sebuah bilik. Ada yang macam tergantung, ada yang tergantung kat dinding, macam berterbangan pun ada. Okay, so ni tajuk dia Great Metaphysical Interior. Maksudnya dia berkaitan dengan bilik, interior design. Okay, hiasan dalaman. Okey, cikgu nak tegaskan lagi sekali, aliran surrealisme ni dia lebih kepada perkara di bawah sedar ataupun alam mimpi. Okey, so apa yang dia lukis ni sebenarnya bukan realistik. Dia adalah satu imajinasi. Mungkin pelukis ni pernah mimpi benda ni, so dia lukis semula. Sebab tu dia nampak agak pelik dan tak realistik. Pernah tengok barang-barang berterbangan? Pernah ke? Jarang sekali kan? Ke tak pernah? Memang tak pernah. Pada jenis. Cikgu pernah. Tapi awak tak pernah lah kot. Pernah. Benda yang berterbangan ni biasanya dalam mimpi je ada. Itu adalah lukisan surrealisme. Okey, benda dalam mimpi. Okey, seterusnya kita tengok yang ni. Pelik lukisan ni. Okey, sebuah bilik, ada almari. Almari tu ada cermin. Okey. Gelas ni, saiz gelas ni besar ni. Sama saiz dengan almari. Lepas tu ada bros makeup pula kat atas almari tu. Besar betul saiz dia. Apa lagi? Ada sikat saiz besar atas katil. Sangat tak realistik dan dia punya wallpaper pun menarik. Awan, langit. So nampaklah benda ni adalah sesuatu yang diimajinasikan. Dia mungkin mimpikan benda ni atau imajinasi dia. Maksud di sebaliknya itu kita kena korek. Kita kena cuba fikirkan. Kalau pandai boleh search, mungkin dia ada beritahu kenapa dia lukis macam ni. Kalau tak beritahu, kita kena buat andaian sendirilah. Kita kena cuba buat andaian sendiri. Kenapa dia buat makeup kat sini? Kenapa dia buat sikat kat atas katil ni macam tu? Kenapa dia buat saiz besar-besar? Kenapa? Biasanya macam itulah. Kalau karya surrealisme, kita akan tanya kenapa? Alright, kita tengok lukisan seterusnya. Okey, untuk kelas minggu lepas cikgu ada tunjuk gambar ni. Sangat famous oleh pelukis Salvador Dali. Okey, minggu lepas tak ada lukisan ni sebabnya dia adalah seni catan, bukan seni lukisan. Okey, dihasilkan menggunakan cat minyak. So dia seni catan. Okey, kita dah tengok lukisan ni minggu lepas. Ada jam lembik, ada semut, ada mata kan, kelopak mata. Di tengah-tengah tempat terbuka. Ni semua mimpi. Ni juga gambar dari karya Salvador Dali, American Christmas.
Allegory of an American Christmas. Gambar telur letak. Lepas tu ni gambar macam ekor paus tu cikgu tengok. Awak nampak apa? Saya nampak macam ekor paus ataupun sayap kapal terbang kot. Tak? Saya terbang ni tu. Ya ke? Lepas tu ni apa? Ni nampak macam daun yang reput. So, ni ada orang ni kat sini. Dia nampak ada orang kat sini. So, boleh tenung lama-lama tengok. Apa maksud karya ni? Okay, mungkin dia pernah mimpi benda ni. Tapi kenapa tajuk dia Allegory of an American Christmas? Satu lagi, tanda tanya. Kenapa? Alright, seterusnya kita pergi kepada ekspresionisme abstrak. Okey, ekspresionisme tadi cikgu dah terangkan dia adalah satu ekspresi atau luahan pelukis. Okey, bila ditambah abstrak, apa pula dia? Okey, ialah gerakan seni yang muncul selepas Perang Dunia Kedua pada sekitar 1940 hingga 1960. Berkembang di Amerika Syarikat dan menular di seluruh dunia. Gerakan ini berpusat di New York. Okey, cuba tengok. Okey, dia lebih kepada karya yang dimodernkan. Okey, tajuk How My Mother's Embroidered Apron Unfolds in My Life. Panjangnya tajuk dia. Okey, so ni tentang apron mak dia. Nampak ke apron mak dia? Bercampur-campur gambar ni. Okey. Cikgu nampak macam ada orang kat sini. Ni kaki dia. Nampak ni kasut merah. Ni macam apron. Dia pakai apron. Ni kepala dia. Ni macam ada orang lagi kat sini. Tapi dia bercampur-campur. So, awak boleh buat kajian sendiri. Cuba tengok. Ni apa benda ni? Okay. So, ini adalah lukisan ekspresionisme. Dilukis secara pantas. Dia ada luahan, dia terus luahkan. Lukis sampai bentuk ke tak nampak, dia tak realistik. So itu ekspresionisme. Tapi dia tambah abstrak, perkataan abstrak sebabnya dia tak realistik. Dia nampak corak saja. Tapi dia tak nampak bentuknya. Bentuknya tak ada, struktur tak ada. So dia nampak gitu-gitu aja. Okey, tengok lukisan Willem de Kooning, Excavation. Juga abstrak, tak ada bentuk, tak ada formality, tak nampak apa yang dilukis ni. Jadi ada maksudnya. Okey. Ni pun abstrak. Nampak corak, nampak rupa tapi tak ada bentuk. So kita tak tahu, kita tak boleh nak agak apa yang dilukis ni. Okey, Jackson Pollock. Okey, cikgu pernah sebut minggu lepas. Jackson Pollock. Suami pada pelukis mana minggu lepas? Ingat tak? Nanti cuba semak balik. Bab 2. Suami pada siapa? Pelukis mana? Jackson Pollock ni. Okey, so Jackson Pollock ni, cuba tengok. Lukisan Jackson Pollock ni, ramai anak murid cikgu masa form 4 tahun lepas yang melukis seni catatan, dia membuat teknik Jackson Pollock ni, merenjis-renjis. Siapa tu? Ada tak? Inilah Jackson Pollock, pelukis yang menggunakan ekspresionisme. Dia mengekspresi menggunakan renjisan berus. Okey, strok-strok berus, dia renjis-renjis. Okey. Bawa Aisyah je. Okey. Okey, seterusnya seni pop. Seni pop 1950 hingga 1970-an. Okey, seni pop merupakan sebuah gerakan seni yang muncul di England. Okey, cuba tengok lukisan seni pop. Okey, seni pop ni dia banyak menggunakan poster, tapal-tapalan. Okey, gambar yang sedia ada dicetakkan. Dia bercampur. Di sini. Mixed. Okey, cuba tengok ini juga. Okey, gambar orang. Okey, ni menggunakan cat akrilik dan dakwat cetakan. Okey, dia banyak menggunakan cetakan lah.
Kalau ingat lagi form 4 kita belajar cetakan lino. Okey, so yang ni menggunakan sama macam tu. Dia membuat ukiran atas satu blok, lepas tu dia cetak atas kertas. Tapi dia banyak lapis lah. Cetakan pertama warna apa? Warna putih. Cetakan kedua warna peach. Lepas tu merah. Lepas tu hitam. Dia banyak lapis. Okey, ni menggunakan cat minyak. Tengok warna-warna yang digunakan menarik. Okey, terang. Okey, seterusnya seni ataupun optical illusion, ilusi. Okey, cuba tengok contoh karya. Okey, tengok bulatan. Kalau tenung lama-lama ni nampak macam boleh masuk dalam ni. Ni tanah. Ya, cikgu. Lepas tu ni ada tiang lagi. Ni kejauhan. Lubang lagi masuk dalam. Okey, optical illusion. Bermain dengan ilusi mata. Ya, Aisyah. Okey, Aisyah drink. Nah, minum habis. Okey. Okey, seterusnya Julian Stanzak. Okey, kalau tengok, ada orang call ke? Okey, Julian Stanzak. Okey, juga ilusi, optical illusion. Okey, nampak macam bentuk hexagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bentuk hexagon. Nampak macam dia terasing-asing. Tapi kalau tengok lagi sebenarnya ada nampak macam segi empat pun ada. Pintu kot, cikgu, pintu. Dia ada banyak bentuk bersegi-segi. Okey, optical illusion. Sekali pandang nampak lain. Pandang lagi sekali nampak lain pula. So dia nampak berbeza-beza bentuk ilusi. Okey, yang ni kalau tengok gambar ni, yang putih ni kat depan ke kat belakang? Yang warna putih ni. Depan. Depan. Ada yang nampak belakang tak? Semua nampak depan? Semua nampak depan ke? Okey, kalau tengok betul-betul, boleh jadi warna gelap ni kat depan. So dia banyak ilusi pula. Banyak pandangan. Awak tengok sekali imbas boleh jadi depan, tengok lagi sekali boleh jadi belakang. So itu jadi Aisyah ambil tisu. Tisu mana tisu? Okey, so ini boleh jadi dua pandangan. Okey, so ini lagi contoh Bridget Riley. Alright, so kita dah selesai semua aliran. Okey, secara ringkasnya cikgu buat kesimpulan. Okey, untuk Fauvisma tadi, Fauvisma dia adalah satu aliran yang menolak idea peniruan terhadap alam. Okey, recap balik. Fauvisma menolak idea peniruan terhadap alam. So tak semestinya daun warna hijau, lukis warna hijau. Okey, boleh lukis warna purple, warna terang-terang, warna pink. Okey, kalau tengok air warna biru, boleh jadi warna merah. Okey, so tak semestinya tiru sebiji sama. Itu adalah aliran Fauvisma. Siapa yang suka warna terang-terang, bolehlah menggunakan aliran Fauvisma. Okey, seterusnya adalah Expressionisme, adalah luahan pelukis. So dia kalau tengok stroke brush, nampak secara kasar dia ada emosi di situ. Itu adalah Expressionisme. Okey, seterusnya kita pergi Cubisme, adalah lukisan yang bersegi-segi. Okey, bersegi-segi. Seterusnya Surrealisme adalah karya-karya di bawah alam bawah sedar manusia atau alam mimpi. Itu adalah Surrealisme. Okey, Expressionisme adalah luahan tetapi secara abstrak, tak nampak bentuk, nampak corak, warna, rupa sahaja, tak ada bentuk. Itu adalah Expressionisme abstrak. Okey, seni pop dia menunjukkan warna-warna yang terang.
Juga tengok ni, teknik hard edge. Okey, dan cetakan. Banyak yang menggunakan cetakan. Okey, kemudian kemudian seni iaitu optical illusion. Ilusi mata. Alright. So, selesai sudah untuk seni catatan. Okey, sekarang catat aktiviti apa yang perlu awak buat. Okey, dah ada ready pen dengan kertas. Tengok. Okey. Kertas mana tu? Kertas. Cukup pen dengan kertas ke? Catat mana-mana dulu. Conteng-conteng dulu. Nak aku lepas. Untuk minggu ni, aktivitis kita ada kelas lagi satu kan? Bila tengok? Awak rasa nak buat minggu ni ke minggu depan? Minggu depan lah kot. Minggu ni saya bagi kelas lagi satu tu awak buat aktiviti ni. So minggu depan saya buat lagi sekali Google Meet untuk eksplorasi pula. Okey. Boleh. Nanti serabut pula, banyak kerja. Seminggu ni banyak kerja, tak boleh. Mana ni? Okey, dah ready. Boleh. Okey. Ya, Aisyah. Buka. Ini dah kelas. Sekejap kurang. Dah. Okey, aktiviti yang pertama. Okey, tengok muka surat 68. Okey, muka surat 68. Nampak latihan formatif ni? Okey, cikgu nak awak buat dalam buku biru. Siapa yang ada lah. Yang tak ada, buat atas kertas A4. Okey, Biru kalau ada. kertas A4 macam ni kalau tak ada buku. Okey, siapa yang ada buku biru tu, buat dalam buku biru. Kertas garisan. Okey, kalau boleh buat nota dulu. Okey, nota tentang setiap aliran. Lepas tu baru buat ni, latihan formatif. Kalau rasa malas nak buat nota dulu, awak buat dulu latihan formatif ni. Tapi latihan formatif ni cikgu nak awak snap gambar. Tunjuk saya. Okey, awak kena bezakan aliran kubisma dengan aliran seni pop. Okey, buat jadual macam ni juga. Okey, penuh satu A4. Maksudnya satu A4 ni buat jadual tu penuh. So kotak dia besar-besar. So awak boleh tulis banyak-banyak lah. Kalau penerangan ni banyak. Okey, so boleh tulis dalam ni. Apa beza aliran kubisma dari segi latar belakang, aliran seni pop. Apa beza dari segi teknik, tema dan hal benda, tokoh. Jawapan semua ada dalam buku teks. Nanti cuba tengok balik. Tokoh ni tulis nama lah. Nama tokoh dalam aliran ni. Senaraikan semua nama tokoh-tokoh dia. Okey, itu aktiviti pertama. Dapat? Okey, dapat. Okey, aktiviti pertama. Alright. Aktiviti kedua. Kejap. Aktiviti kedua. Okey. Okey, untuk eksplorasi ni kita akan buat minggu depan. Okey, so yang ni abaikan. Okey, untuk aktiviti yang kedua, cikgu nak, kita ada lagi 15 minit. Okey, saya nak tunjuk satu video. Okey, tak tahulah lain korang macam mana, tapi cuba tengok. Saya pasang video ni. Okey, ini adalah aliran kubisma. These last paintings by Picasso and Braque appear to have one color. They are so-called monochromatic, what means that they are derived from a single base hue and extended using its shades, tones and tints. This is a nice technical example of this idea. It shows you how many options you have with just the color red. Okay. Ni mata, ni hidung, telinga dia buat sebelah hidung. Okay, ni rambut. Ini apa, pipi. Dia
buat bersegi-segi. In their paintings, they use every line as an edge and go lighter on one side and darker on the other. At the same time, every faceted form is its own unique Seorang spot, pula cikgu. no matter what happens in the next one. Simple The je dia only buat. difference between them is that they are Yang ni lighter tak or darker sampai, than the saya rasa tak neighboring sampai setengah facet. jam ni siap ni. Asalkan nampak rupa muka tu. Okay, so yang ni adalah aktiviti kedua. Do you notice nak minta awak buat. Habis dah? Oh, iklan. Iklan pula. I automatically paint mainly grey on the left side Ni and white on the kemungkinan ni right side of topi the ni. Saya line. rasa ni topi. Let me show you how this works in Cubism. I use a K Ni apa because we pula? Okay, so the top tadi is itulah. Mami, Alright, so mami. ya Aisyah. Mami. Aisyah main toy. Go. Aisyah main toy. Nanti mami main dengan Aisyah, okay? Mana tadi? Okay, so cikgu nak awak semua masing-masing, setiap orang buat portrait sama ada diri sendiri, portrait awak ataupun portrait orang lain. Mungkin mak awak ke, portrait kawan ke. Kalau nak Salah yang pukul. nak buat muka pelik-pelik mesti buat muka kawan kan, saja je kan. Okay, so tapi cikgu nak awak buat aliran cubisma, macam tadi tu. So dia bersegi-segi tau, macam ni. Dia tak nampak realistik. Cikgu tak nak nampak realistik langsung, nak bersegi-segi macam ni. Okey. So tak payah risau lah, tak cantik ke cantik, memang dia akan cantik sebab dia cubisma. Okay, so yang ni dalam size A4. Size A4 macam ni. Boleh? Yang ni kita akan masukkan dalam file PBS awak, file yang kosong. Yang cikgu pernah cerita kat awak tu. File macam ni, file yang ada plastik-plastik ni kan. Setiap bab nanti kena ada karya setiap bab. So yang ni untuk bab 3 lah, lukisan portrait awak. Nanti kita akan campur dengan eksplorasi minggu depan. So yang ni kertas A4. Alright, takat gambar, snap. Paling lewat hari ni hari Isnin. So Ahad minggu ni last. Khamis. Sebelum Ahad minggu ni, hantar aktiviti 1 tadi dengan lukisan portrait yang 2. Hari ni juga siap. Tengok. Saya rasa hari ni pun dah boleh siap tu. Simple je. Tapi korang kertas A4 ni jangan kecil kat sini pula. Penuhkan. Okey? Satu lagi. Okey. Satu lagi, sebab dia seni catan, bukan media kering tau. Kena guna media basah. So kena cari barang dulu. Kalau tak ada, kena cari dulu. Siapa tak ada Barang poster baik color ke, kena cari dulu. Gunakan poster color. Tapi kalau poster color tak sesuai lah kan, kertas nipis. So kena cari kertas lukisan tebal, potong A4 size. Kertas lukisan sekejap. Hari tu cikgu ada suruh beli ni kan, drawing paper size A3. So siapa yang cikgu, ya. siapa yang dah beli, potong separuh, dia dapat saiz A4. So guna kertas lukisan ni untuk buat aktiviti portrait tu. Kena Boleh guna cikgu, cat. boleh. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, macam dengar macam ada orang nak tanya tadi. Okey, guna media basah. Okey, sama ada poster color, apa lagi boleh guna? Akrilik pun boleh. Akrilik tu sama je macam cat air, dia macam ni bentuk dia. Okey, tapi saya nasihatkan better beli poster color sebab masa awak SPM nanti awak akan gunakan yang tu. Untuk exam pertengahan dan akhir tahun pun akan gunakan yang tu. Poster color yang macam ni. Dia ada banyak jenama. Bancho, ada yang jenama Niki. Dia macam ni.
dia akan tulis poster color. So yang ni dengan brush. Okay. So untuk portrait terpulanglah awak nak guna warna apa. Nak guna macam dalam video tadi pun boleh. Kelabu hitam je. Nak campur-campur warna merah pun boleh. Okay, ada soalan lagi? Boleh. Ada soalan? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, sebelum kita akhirkan kelas kita, yang mana yang tak tulis kehadiran, di bahagian chat sila tulis. Okey, tulis nama dan kelas di bahagian chat. Kalau selain dari muka boleh. Awak nak lukis apa? Tangan? Muka saja. Portrait, muka saja sampai sampai bahu. Sini. Okey, portrait saja muka. Okey, Syami Rosli. Okey, ada Buat lagi? sekarang. Ada lagi soalan? Tak dengar. Jika hari ni siap. Hantar je kau. Kalau hari ni siap, terus hantar. Settle. Cikgu kalau nak tiru dalam video tadi boleh ke? Tiru tak boleh. Kena buat lain sikit. Jangan tiru. Okay? Cikgu, muka haiwan pun boleh tak? Haiwan tak nak. Muka orang, manusia. Okey, muka manusia. Muka awak boleh tengok cermin. Itu lukis. Ataupun muka adik awak. Susah lah ke. cikgu. Susah? Cubisma ni senang je. Awak buat tak ada rupa orang pun tak apa. Tapi dia bersegi lah. Dia bersegi. Segitiga, segi empat. Petak-petak. Petak-petak. Yes. Alright. Ada soalan lagi? Okey, yang Tak mana ada, cikgu, tak ada. yang siapa yang segan nak tanya sebab ramai orang ni, awak tunggu last pun tak apa. Cikgu tunggu sampai orang last keluar. Okey. Alah, So, segan-segan. siapa yang dah tulis kehadiran, okey, kita jumpa lagi minggu depan. Boleh left lah. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.